Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama dalam dapur masak dan juga dakwah saya. Dan insya-Allah inilah jenama yang ingin saya gunakan bagi menyampaikan apa-apa perkongsian. Dinamakan sebagai dapur masak, yang mana saya akan kongsikan tips-tips masakan apa-apa yang saya tahu, untuk saya tujukan khususnya kepada para suami macam saya, tapi umumnya kepada siapa saja yang ingin belajar memasak dan dakwah, kerana saya akan gunakan dapur ini juga untuk menyampaikan apa-apa nasihat yang saya ketahui dalam bab agama. Jadi pada hari ini, dari segi masakan, saya akan kongsikan satu masakan nun ke sebelah barat sana, belah-belah Itali pula tu. Masakan apa? Masakan spaghetti. Masya Allah, Ustaz boleh masak spaghetti ke? Boleh. Alhamdulillah, dengan apa yang Allah kurniakan, dan saya syukur, sangat happy bahawa saya mempunyai pengalaman memasak dalam, boleh katakan semua peringkat lah. Peringkat masakan makcik-makcik, okey. Masakan untuk anak-anak, okey. Masakan untuk cucu-cucu pun okey. Jadi saya nak masakan saya ini atau hidangan saya ini disukai dan boleh dimanfaatkan oleh semua peringkat, khususnya di kalangan ahli keluarga saya. So, kembali kepada masakan spaghetti kita pada hari ini, iaitu spaghetti dia agak istimewa sedikit, dan saya selalu akan bawa ke ala-ala kemelayuan. Tapi don't worry, walaupun spaghetti yang akan saya masak ni ada ala-ala kemelayuan dia, berarti adalah bahan-bahan yang lebih sesuai dengan lidah Melayu ni, namun dia tak akan merubah rasa asal dia, rasa Italian dia. Itu saya tak akan merubah lah. Boleh saya katakan 80% lah rasa asal spaghetti dia tu tadi ada. Ini khususnya bagi orang-orang yang suka makan spaghetti lah. Melayu ada belacan ke? Tak lah, ini spaghetti tak taruh belacan dia, tak apa. Ada daun kesum ke? Oh, tidak lah, takkan spaghetti nak taruh daun kesum ke? Ataupun daun kari ke? Tak juga. Ada rempah ke? Tidak juga. Dan jadi spaghetti ni, atau orang kata ini spaghetti kan makanan orang kafir, ya? Kita orang Islam boleh ke makan? Tapi sebagai ustaz, sesuai ke galakkan makan spaghetti ni? Sebenarnya makanan ni tak ada kafir, tak ada Islam, tak ada iman, tak ada apa lah. Yang ada makanan halal atau haram. Walaupun makanan itu makanan yang asalnya merupakan masakan orang Melayu ke, masakan orang Cina ke, masakan orang India ke, masakan orang Thailand ke, masakan orang Filipin ke, masakan orang Itali ke, Spain ke, tak apalah. Asalkan bila mana kita nak masak, kita sesuaikan dengan tuntutan syarak, jadikan dia masakan yang halal. Jadi semua bahan-bahan yang kita gunakan bahan-bahan yang halal jugalah. Again, jadi tanpa membuang masa, saya nak kenalkan, jelaskan bahan-bahan untuk buat spaghetti ni. Pertama sekali, memang saya tetap gunakan dia punya sos asal dia, itu sos Prego ni. Cuma saya suka choose yang Prego ni sebab dia halal.
Memang ada yang tak halal, tapi kita pilih yang halal. Okay? Jadi ini saya gunakan dua sebab saya suka masak, kuah dia banyak, jadi boleh makan ulang-ulang. Untuk dia punya spaghetti nanti kita ketika tu nak makan, berapa orang nak makan, itu yang kita rebus dulu. Tapi kuah ni kita fikir lebih, nanti nak makan besok pagi untuk sarapan ke, atau makan apa lusa tulat ke. Berarti kalau selagi kuah dia ada, kita boleh, atau sos dia ada, kita boleh makan ulang-ulang. Jadi, dan kemudian saya akan gunakan ayam yang sudah dikisar. Ayam ini lebih kurang 200 gram gitu. Ini kalau tak ada ini memang tak dinamakan spaghetti lah. Mozzarella cheese. Dan tetap menggunakan cheese, tapi cheese yang halal. Ini yang selalunya orang kalau bikin spaghetti ni, dia punya sos ni, alat-alat mereka pakai sos yang mereka beli, lepas tu campurkan, panaskan, dah macam tu aja. Tapi yang resepi saya ni pula ada tambahan bawang besar anggaran 1 biji, ada bawang putih, kemudian ada ini lada hitam, tu untuk sedapkan lagi, dan nak mirip-miripkan lagi dia punya rasa ke-Italian dia tu. Kemudian tak lupa ini mushroom. Mushroom yang kita beli yang dalam tin tu, ada yang bulat-bulat, ada yang dah belah-belah, dan kita beli yang sudah dibelah, jadi senang kerja. Okay? Dan kemudian of course lah, spaghetti yang ada macam-macam brand, saya pilih yang Prego juga, sebab Prego ni ada halal dia. Dan kemudian lada hitam saya gunakan yang kasar pun ada, yang serbuk pun ada, dan daun ini namakan oregano. Namanya juga Italiano, oregano. Jadi ini untuk nanti kita renjes-renjeskan. Okay? So secara ringkas, inilah bahan-bahan untuk kita buat spaghetti. Masya-Allah. Okay? Sesudah ini akan saya tunjukkan cara-cara kita memasak spaghetti. Baik, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Akan saya tunjukkan cara-cara kita nak masak sos spaghetti kita. Itu yang lebih utama. Tadi saya terlupa untuk memberitahu yang bagi resepi saya ni, saya gunakan cili serbuk. Itu juga antara perbezaan dia lah, antara spaghetti yang asal. Kita gunakan cili serbuk untuk tambahkan pedas sikit. So jadi kalau ada nenek-nenek nak makan, atau pakcik-makcik yang tak biasa makan spaghetti, insyaAllah dengan ada rasa pedas-pedas sikit, ada rasa bawang putih dia sikit, akan terbukalah selera mereka nak cuba masakan spaghetti ni. Sebenarnya cerita je, saya pun tak suka makan spaghetti ni. Bagi saya lebih suka sambal tumis, asam pedas orang Melaka, itu lebih menjadi kegemaran saya. Satu masa tu saya ada keluarga lah, anak saudara nak datang, yang mereka ni pula tak makan. Berapa kali datang, dihidangkan masakan Melayu kita, mereka tak makan pula. Jadi kesian lah kan, tamu datang, asal datang ni kita terpaksa orderkan makanan luar. Jadi saya tanyalah apa masakan yang mereka suka. Antaranya spaghetti. Di situlah saya mula belajar, tengok macam mana nak bikin spaghetti. Cuba dulu
okey ke tidak, kasih keluarga rasa okey. Dan itu saya pun rasalah ikut resipi yang saya olah sendiri. Masya Allah, rasa pula boleh rasa lah dulu tak suka spaghetti, sekarang boleh jadi suka kerana adalah adjustment yang kita buat. Okay? Jadi sebelum kita mula dengan masak sos spaghetti kita dengan bismillahirrahmanirrahim, masih ingat lagi apa jua masakan atau apa pun kita nak lakukan, kita mulakan dengan bismillah agar apa yang kita lakukan itu tadi diberkati oleh Allah, ada berkatnya. Okay, kita taruh minyak anggaran suku cup, sambil-sambil kita tunggu minyak kita panas ni. Inilah ingin juga saya gunakan kesempatan ini daripada dapur saya ni untuk menyampaikan sedikit nasihat, iaitu kemarin ada dikatakan bahawa adalah satu kepentingan yang utama bagi kita orang Islam membina sebuah keluarga Islam. Itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Semua perkara dan aspek hidup kita naklah kita amalkan ajaran Islam. Itu dah berulang-ulang kali saya sampaikan. Dan ini begitulah juga dalam pembinaan rumah tangga. Binalah rumah tangga Islam. Sebelum tu minyak kita pun dah panas. Kita nak goreng sedikit ayam kisar kita ni. Kita nak goreng sedikit. Kita nak goreng sedikit untuk buang air dia, untuk keringkan air dia. Ayamnya ada air dia. Cepat ni. Semua dapur-dapur saya. Tapi insyaAllah ini takkan tunggu besok ke, tunggu malam ke baru bersihkan, tak. Habis saja masak terus saya bersihkan. So kembali kepada tadi tentang membina sebuah keluarga Islam. Antara asas utama untuk membina keluarga Islam ini, so pastilah kalau kita apa pun kita buat, kita ikut ajaran Islam. Apa pun kita buat, kita ikut ajaran Islam, pasti kita akan berjaya. Lambat cepat pasti kita akan berjaya. So antara tunggak utama keluarga Islam adalah solat. Dan pastikan, usahakan agar setiap ahli keluarga kita, ibu bapa, anak-anak, melaksanakan tanggungjawab ibadah solat. Solat ini merupakan satu kewajipan dan merupakan satu wasilah atau platform untuk kita berhubung dengan Allah. Maklumlah, kita hidup ni ada macam-macam masalah, ada macam-macam keperluan yang mana hanya Allah saja yang boleh memberikan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu ada saluran antara kita dengan Allah. Dan saluran tersebut adalah solat. Saluran tersebut adalah solat. Jadi bila mana
setiap ahli keluarga tu solat, InsyaAllah hubungan kekeluargaan akan menjadi bertambah kukuh. Itu taklah bererti kalau solat aja atau keluarga yang solat itu takkan ada masalah. Masalah akan tetap ada. Selagi kita hidup, kita pasti ada akan menghadapi masalah. Cuma bila mana kita solat, solat akan menjadi tempat untuk kita luahkan masalah kita, luahkan perasaan kita, dan pasti ya, setiap kali dalam solat kita luahkan kita punya masalah, kita gunakan sebagai berdoa, jiwa kita akan jadi tenang. Masalah-masalah yang besar-besar akan jadi kecil. Dan kemudian untuk mengeratkan lagi kekeluargaan kita, jangan lupa kita dirikan solat jamaah. Especially sebagai ayah, sebagai suami, naklah kita tahu macam mana nak menjadi imam kepada ahli keluarga kita. Nak jadi imam tak susah. Kalau kita tahu solat sendiri, kita boleh jadi imam dah. Selalu orang takut nak jadi imam, katanya ditakut-takutkan akan tanggung dosa orang lah. Tidak lah. Itu semua merepek. Yang dikatakan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ayah untuk mendirikan solat berjemaah. Dan bila mana rumah tangga tu ada solat jemaah, solat jemaah tu akan namanya jamaah. Namanya solat jamaah. Jamaah ni kumpulan. Solat jemaah akan bind kita, akan ikat kita, akan mempereratkan kekeluargaan kita. Perhubungan dengan suami isteri, perhubungan antara ibu bapa dan anak, anak beranak, ia akan menjadi erat. Kalaupun ada persengketaan, keberkatan solat jemaah ini akan menyelesaikan semua masalah-masalah. Jadi tak akan jadi sampai isu yang berpanjangan, sampai isu yang besar-besar. Okay? So kembali kepada kita punya masak ni, sesudah ayam kita tadi dah kita dah nampak air dia pun dah kering, kita dah boleh masukkan bawang. Bawang yang saya potong ni tadi agak besar, jadi saya pakai 3 suku saja. Okay. Masukkan bawang, kemudian kita tumis bawang ni sampai layu bersama ayam kita ni. So, kembali kepada kita punya tentang solat jemaah ni, usahakan agar dalam rumah tangga kita, kalau tak dapat semua waktu pun, at least solat maghrib, solat isya, solat subuh, ini kita usahakan agar kita dapat mendirikan solat bersama anak isteri kita. Kalau tak percaya apa yang saya cakap ni buat, anda akan lihat perbezaan dia. Dia keberkatan tu tadi, keberkatan solat itu Masya Allah. Allah tidak tentukan apa pun dalam agama ini untuk menyusahkan kita. Pasti semua yang ditentukan oleh Allah adalah untuk kebaikan kita. Semua yang ditentukan Allah adalah untuk kebaikan kita. Seperti yang saya pernah berikan panduan, bila mana kita masak, kita nak pandai main api. Jangan besar terus dia akan besar, tak. Kita besar kecilkan. Okey. Dan kita masukkan sedikit, lebih kurang 1 sudu bawang putih. 1 sudu bawang putih. Dan saya dah kata, kalau saya bawang putih ni semua saya dah siap dah. Saya dah siap. Dan
senang. Kalau nak masak-masak macam gini, saya senang. Kemudian kita letakkan sedikit cili serbuk kita. Jadikan masakan kita ni adalah pedas-pedas dia. Taklah hanya rasa masam saja kan. Spaghetti saya macam tu kan. Okay. Ini kalau kita gunakan cili serbuk, kita nak kena berhati-hati kerana ia cepat hangus. Sesudah itu kita dah boleh masukkan kita punya ini, dan kita dah boleh tuang ni. Tuang sos ni, Masya Allah. Okay. Ini kalau sudah jadi memang menjilat jari lah. Insya Allah menjilat jari. Okay. Okay. Kita boleh besarkan balik api kita. Kemudian untuk naikkan bau sedapnya, kita letakkan lada hitam yang kasar. Yang kasar. Saya kerja dia suka cepat, tak suka hege-hege. Okey, taruh sikit, jangan banyak sangat, taruh pedas. Ada tak boleh makan pedas pula. Okay, saya rasa saja ada rasa lada hitam. Okay. Kemudian letak yang serbuk juga sedikit. Dan ini masakan spaghetti ni, dia macam apa? Macam gunung berapi dia plop dia. Tengok sampai tembok saya dulu. Tak apa. Dan kemudian kita letakkan untuk rasakan dia ada rasa ala-ala apa Itali tu tadi, kita letakkan daun atau oregano leaf. Jangan banyak, untuk rinja-rinja saja. Okay. So ini tadi jangan bazir. Letakkan air. Alright. Okay. So ini dia sudah jadi ya, kita punya sos spaghetti kita. Dan apa sekalipun kita masak, macam yang saya katakan sebelum itu, mesti kita nak rasa dulu. Ini belum settle belum settle lagi. Ada lagi bahan yang kita nak letak, tapi kita rasa dulu ada apa yang kurang, ada apa yang lebih. Okay. Oh, memang sedap. Ini bukan cakap masuk bakul angkat sendiri punya. Ini betul-betul sedap. Tak percaya? Cubalah. Baik, insyaAllah. Bila mana dia semua dah okey, ada masam-masam, ada manis-manis dia sikit, ada pedas-pedas dia sikit, ada rasa bawang bawang besar dia, ada rasa bawang putih dia, semua ada. Dan kita last masukkan kita punya mushroom kita. Okay. Kita masukkan kita punya mushroom. Okay. Kacau sikit. Jadi rasa pula nanti, di samping rasa-rasa yang lain, ada juga rasa kita punya mushroom. Okay, sesudah itu last kali baru kita taburkan kita punya cheese mozzarella. Okay?
taburkan ke seluruh taburkan cheese mozzarella ni. Pertama kita tabur dulu dekat ini. Nanti bila nak makan kita boleh tabur lagi dekat pinggan kita sendiri-sendiri. Ini kita cuba untuk dalam masakan yang keseluruhan kita letakkan cheese mozzarella ni. So insyaAllah selepas ni ada satu lagi yang saya nak tunjukkan, cara-cara kita nak rebus dia punya spaghetti. Dia ada cara dia, dia mudah lah. Tapi bagi yang betul-betul tak tahu, saya nak tunjukkan. Sebab kalau kita silap nanti spaghetti kita tu dia akan melekat. So dia ada cara. Dan kita pun nak kena tahu dan jangka masa yang berapa lama untuk kita rebus spaghetti ni. Jadi untuk sos dia, Masya Allah, sudah okey. Saya akan tepikan. Baik, insyaAllah selanjutnya saya ingin tunjukkan fasa kedua, phase kedua masakan spaghetti kita, iaitu cara-cara kita nak rebus spaghetti ni. Sebab spaghetti ni dia merupakan mi, tapi bahannya agak lain daripada mi yang biasa. Dia agak liat. Sebab tu kita perlu tahu cara kita merebus spaghetti ni dengan cara yang betul. Pertama sekali, bila mana air kita dah masak, kita masukkan minyak ke dalam air panas kita. Lebih kurang sama juga suku cawan. Tujuan kita masukkan minyak, campurkan minyak agar nanti bila mana spaghetti kita ni yang asalnya merupakan mi kering, bila mana dia dah terendam dengan air, dia akan jadi berminyak dan dia tak akan untuk mengelakkan melekat. Jadi seperti mana yang saya dikatakan, ini kalau satu pack macam gini boleh makan sampai 6 orang. Sebab spaghetti dia bukan macam mi goreng, kita makan banyak-banyak. Dia spaghetti ni agak-agak je lah, agak-agak. Jadi saya anggarkan di keluarga saya berapa berapa orang. Saya ni insyaAllah, bismillah, kita nak kena susun bagus-bagus ni, susun bagus-bagus. Beri sikit lagi untuk anggaran saya dan keluarga. Jadi bismillah, kita letakkan macam gini. Tengok ni, kita lepaskan. La Bazois di Paris. Okey, insyaAllah. So biarkan macam gini je. Nanti dia selepas dia dia dah masak, dia akan jadi lembut dan dia akan menurun masuk ke dalam air. InsyaAllah nanti kalau sudah jadi saya akan tunjukkan lagi. Baik, alhamdulillah. Sambil kita menunggu mi spaghetti kita ini betul-betul masak, yang mana jangka masa untuk masak mi spaghetti ni seperti mana yang dikatakan tadi memerlukan lebih kurang 15 minit. Okey. Sambil kita menanti tu, ingin saya simpulkanlah apa perkongsian yang telah disampaikan tadi, khususnya tentang kita membina sebuah rumah tangga yang bahagia. Asasnya adalah iaitu agama Islam. Dan kalau kita amalkan segala tunjuk ajar agama Islam dalam keluarga kita, antara tonggak utama untuk membina sebuah keluarga Islam yang baik, bahagia, dan adalah ibadah solat. Pastikan seluruh ahli keluarga kita, jangan hanya mak bapak saja yang solat, anak-anak tak solat, atau lebih teruk lagi, anak-anak solat, mak bapak pula tak solat, atau isteri solat, suami tak solat.
atau suami solat, isteri pula tak solat, ini semua yang tidak akan membawa kita kepada kebaikan lah. Macam mana sekalipun kita usahakan, ia tak akan berakhir dengan satu kebaikan. Jadi usahakan agar kita sekali lagi pastikan rumah tangga kita rumah tangga yang ahli keluarganya mendirikan solat, dan juga usahakan agar dalam rumah tangga kita dapat terdiri solat jemaah. Berkali-kali saya katakan solat jemaah ini keberkatan sangat fantastik untuk mengukuhkan, mengeratkan kita punya perhubungan antara ahli keluarga. Memang betul, sedangkan lidah dan bibir lagi kan tergigit. Ini kan pula hubungan antara ahli keluarga. Akan ada pertelingkahan, akan ada merajuk ke, akan ada marah ke, akan ada pergaduhan ke. Itu perkara biasa. Tapi solat akan bind kita. Solat akan mengikat kita. Dia tak akan sampai menyebabkan keluarga kita itu meletup dan berpecah belah. Tidak. Okay, jadi itulah yang ingin saya pesankan. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian ini dapat bermanfaat sama ada dari segi masakannya ataupun dari segi dakwahnya. Kalau sekiranya dirasakan perkongsian ini bermanfaat, sharekanlah kepada yang lain agar rumah tangga masyarakat Islam kita betul-betul merupakan rumah tangga Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Islam adalah satu agama yang menyelesaikan masalah. Islam bukan agama yang menimbulkan masalah. Jadi dan insya-Allah saya akan kongsikan lagi, akan gunakan platform ini, dapur saya ini, untuk kongsikan masakan, mana-mana masakan yang saya tahu. Saya tak mengungsikan masakan yang main ciplak-ciplak, ambil sana, lepas tu kongsikan, tidak. Semua masakan yang saya kongsikan adalah masakan yang saya sendiri sudah masaknya, dan saya dan keluarga telah merasakannya. Kita rasa bagus, kita rasa sedap, baru kita kongsikan. Kalau kita rasa tak sedap, kita takkan. Memang masakan macam-macam masakan lah. Bila kita rasa tak sedap, itu kita tidak akan kongsikan. Okay. Ini dia. Kita punya spaghetti ni kurang lagi 5 minit. Kita nak kena tunggu lagi 5 minit. So itu saja. Sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan yang lain. Nanti kalau dah sedia, saya akan tunjukkan sekali lagi. Untuk ini cukup dari saya. Kalau ada terkasar atau tersilap ke, kalau ini baru-baru. Saya nak baru-baru nak gunakan platform ini untuk menyampaikan, meneruskan usaha saya untuk menyampaikan dakwah. Okay? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.